7. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali Waalaikumsalam. saya nak ucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa penjaga yang sudi luangkan sedikit masa di hujung minggu ni sebab saya rasa memang tak ada hari yang lain-lain sesuai lah kecuali waktu hujung minggu lah sebab bermandangkan kekangan kita pada bulan puasa nak buat waktu petang ke waktu malam agak sukarlah dan nak menyiapkan juadah berbuka, nak pergi terawih kan. Jadi saya pilih atas daripada saya punya perbincangan lah sebab saya kalau boleh saya nak ibu bapa penjaga tahun 2 lah yang wajib lah untuk join ni sebab agak barulah untuk mereka sebab kalau untuk murid tahun 3 dan tahun 4 mereka dah lebih tahulah pasal pemulihan ni. Tapi tak apa, saya rekodkan, nanti saya akan upload dalam YouTube saya. Nanti saya akan bagi link. Nanti kalau ada persoalan apa mungkin mereka boleh PM tepi saya lah. Okey? Okey. Tak ada nak makan. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa dan penjaga sekalian, kita mengikut takwim pemulihan, kita akan adakan perjumpaan sebanyak 3 kali. Okey, memang nampak banyak tapi sebenarnya benda tu perlu sebab saya akan sentiasa mengupdate. Saya akan sentiasa memberi perkembangan anak-anak dan inilah anak-anak penjaga ibu bapa ni, murid pemulihan ni. Jadi bila ada perjumpaan ni dia ada 2 komunikasi, 2 hala di mana kalau saya bila ada perjumpaan okey. Guru besar dah datang. Guru besar. Okey. Okey. Bukan, memang yang nak ajak kan. Dia kata dah mak undang suruh balik Selasa. Tu Muhammad Fatul tolong mute dulu. Mute dulu ni. Okey, terima kasih. Ada lagi yang masuk kejap. Okey. Kita berbalik kepada agenda yang pertama. Okey, bermandangkan memang guru besar dah masuk, saya menjemput tuan guru besar untuk memberi kata-kata haluan ataupun pembuka ucapan untuk program untuk perjumpaan kita pada pagi ini. Okey, dipersilakan tuan guru besar Encik Zulkifli bin Arsyad. Okey. Boleh dengar suara orang? Boleh Ana? Boleh cikgu. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala arfiyamil wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cikgu Dia Safina selaku guru pemulihan Sekolah Kebangsaan Oran dan juga untuk mengendalilah majlis perjumpaan bersama ibu bapa yang murid-murid pemulihan yang terlibat. Terlebih dahulu kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Dia dan juga kepada semua yang hadir, ibu bapa yang hadir pada pagi ini secara atas talian. Yang mana saya dipahamkan setakat ni ada orang 249 lebih kurang 12 orang lah yang menyertai secara atas talian dan saya dipahamkan perjumpaan ini diadakan atas persetujuan daripada ibu bapa setelah Cikgu Dia Safina mengadakan perbincangan bersama ibu bapa. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan perjumpaan secara atas talian dan saya minta maaf masuk lewat sikit sebab dalam masa yang sama juga saya sedang bermesyuarat dengan jawatankuasa PIBG. Saya minta berhenti dulu pukul 10 saya masuk untuk berjumpa dengan tuan-tuan perempuan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pada hari ini. Baik, untuk makluman kita mungkin lepas ni saya akan keluar balik, saya akan terus mengikuti mesyuarat tersebut dan saya akan serahlah kembali kepada Cikgu Dia untuk meneruskan agenda kita dalam perjumpaan bersama dengan ibu bapa anak-anak yang terlibat dengan pemulihan ini. Baik, untuk makluman semua kelas pemulihan ini diwujudkan adalah untuk membantu anak-anak kita khususnya yang tidak menguasai kemahiran asas 3M tu, fokus kepada bahasa Melayu dan juga matematik.
Namun pada tahun ini kita ada tambahan satu lagi, bahasa Inggeris. Tambahan bahasa Inggeris, tetapi bukannya fokus kepada cikgu dia untuk mengendalikan bahasa Inggeris tu. Sebaliknya ada tambahan daripada pihak tertentu ingin membantu anak-anak kita, khususnya selain pada bahasa Melayu, matematik, untuk bahasa Inggeris juga. Kita ada kerjasama bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri serta Yayasan Asanah. Untuk makluman jugalah, kelas pemulihan ini telah pun dibekalkan sebuah peti televisyen bersaiz 42 inci, diletakkan di bilik pemulihan khas untuk kelas pemulihan, dan juga disertakan juga modul-modul tertentu untuk membantu anak-anak kita. Walau bagaimanapun, cikgu dia pun ada modul-modulnya untuk membantu anak-anak kita. Jadi saya tak langsung semakin bertambah modul yang ada untuk membantu anak kita nanti, insyaAllah. Baik, untuk makluman juga ya, pada tahun lalu kita terlibat bersama dengan program PFCL. Hasil daripada program tersebut, kita telah memilih 10 orang murid yang tidak kenal langsung huruf A, B, C hingga Z. Tapi akhirnya apabila dilaksanakan program itu bersama dengan cikgu dia Safina, dan juga komitmen bantuan daripada tuan-tuan perempuan, ibu bapa yang terlibat, daripada 10 orang tu boleh dikatakan 4 orang telah membaca dengan lancar. 4 orang. 2 orang tu yang lain tu langsung tak mengenali, dah dapat mengenali huruf-huruf dan boleh menyebut suku kata terbuka dan tentu. Cuma ada beberapa orang yang tak dapat dilaksanakan, kita telah berbawa untuk program outreach, dan dalam program tersebut ada antaranya telah dapat pengesahan daripada doktor, mereka ni boleh layak untuk kelas PPKI. Walau bagaimanapun seandainya tidak pergi ke PPKI, bermakna anak-anak tuan-tuan yang terpilih itu masih kekal di sekolah kebangsaan orang, dan mereka ni akan tertinggal lah. Sebab PPKI dia pelaksanaannya berbeza berbanding dengan di sekolah. Di sekolah ni dia melibatkan murid arus perdana, kemudian melibatkan murid kelas pemulihan ini. Jadi dia akan terus ketinggalan. Jadi saya haraplah kalau yang terpilih untuk yang disahkan oleh doktor untuk kelas PPKI itu, kita cubalah untuk membantu anak kita supaya ianya bukannya hanya setakat 2-3 hari saja, tapi dia menyebabkan jangka panjang. Ya. Jadi pada hari ini dan sebelum perjumpaan hari ini, saya difahamkan juga tuan-tuan dan puan juga telah mendapat pelaporan hasil daripada pembelajaran ataupun pentafsiran yang dibuat oleh cikgu dia untuk disampaikan kepada tuan-tuan dan puan dan melihat pencapaian mereka. Dan bilangan yang saya dapat daripada cikgu dia, hasil daripada pembelajaran tahun lalu secara atas talian, tak ada secara bersemuka, bilangannya kalau ikutkan tu makin bertambah. Misalnya pada tahun 2 saja saya dimaklumkan lebih kurang 21 orang tidak menguasai bahasa Melayu. Tahun 3 saja lebih kurang 24. Tahun 4 saja lebih kurang 11 atau 12 orang. Itu bilangan yang kalau ikutkan pentafsiran ataupun PBD tersebut saja yang layak untuk mengikuti kelas pemulihan. Walau bagaimanapun cikgu dia ada proses yang tentu, tidak melibatkan secara keseluruhan bilangan yang begitu banyak. Kita masuk juga murid tertentu ke kelas arus perdana, dan dalam kelas arus perdana tu diadakan juga pemulihan untuk subjek-subjek guru subjek tertentu, bahasa Melayu, matematik dan bahasa Inggeris. Okey, dan untuk bahasa Inggeris juga kita telah memilih pada hari Rabu ada kelas tambahan. Selepas pukul 1 sehingga 1:30 tu ada kelas tambahan sedikit. Jadi kalau ada anak-anak tuan-tuan dan puan terpilih dalam program tersebut, saya mohon tuan-tuan izinkan dan boleh datang ambil anak-anak tuan-tuan lewat sedikit berbanding sebelum ini. Program ini akan dilaksanakan sehingga bulan November nanti. Yang bermula sekarang, minggu sudahlah bermulanya, sehinggalah bulan November nanti yang terpilih nanti.
pada hari Rabu. Hari lain tu kita akan laksanakan mengikut jadual sekolah yang telah ditetapkan. Okey. Jadi saya rasa sekali lagi lah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang dapat mengikuti perjumpaan kita secara atas talian ini, dan saya pun difahamkan tuan-tuan dan puan memang memberi banyak komitmen. Daripada catatan cikgu dia pun saya dapati banyak komitmen daripada ibu bapa yang telah membantu cikgu dia dan juga membantu anak-anak tuan-tuan. Yang penting membantu anak-anak tuan-tuan dan puan yang tak dapat kuasai kemahiran 3M, asas 3M. Ada antara mereka dah mula berminat, kemudian sanggup untuk melakukan sesuatu untuk memberi supaya mereka dapat membaca ataupun mengenali huruf-huruf yang mereka tertinggal sebelum ni. Jadi bukan ketinggalan mereka dalam subjek tertentu, terutamanya kemahiran asas, bukannya kesalahan kita semua, tetapi ada faktor tertentu, termasuklah di segi sistem yang dilaksanakan sekarang ini secara PDPR-nya ada permasalahan sepanjang PDPR dilaksanakan, menyebabkan ramai anak-anak kita tertinggal. Nanti insyaAllah sekarang ni pun sudah pun boleh datang ke sekolah secara bersemuka, tidak ada lagi secara penggiliran, dan insyaAllah dengan pembelajaran secara bersemuka ini dapat membantu anak-anak yang tertinggal ini supaya mereka juga dapat menguasai kemahiran asas nanti insyaAllah. Yang mana saya dipaham dengan kemudahan-kemudahan yang sedia ada, modul-modul yang ada ni, insyaAllah dengan kerjasama tuan-tuan dan puan membantu pihak sekolah, membantu guru di rumah umpamanya, anak-anak tuan-tuan akan dapat kuasai kemahiran asas ini dan akhirnya mereka akan masuk dan kembali ke kelas arus perdana untuk mengikuti bersama rakan-rakan yang menguasai kemahiran berkenaan. Jadi saya rasa terima kasih. Saya rasa ini saja untuk ucapan saya, dan saya minta lepas ni tuan-tuan dan akan berterusan bersama cikgu dia untuk mengikuti maklumat yang akan disampaikan oleh cikgu dia. Jadi terima kasih semua. Minta maaf atas kekurangan apa yang berlaku, dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Tuan Guru Besar kerana sanggup juga curi-curi masa. Sebab hari ni memang ada mesyuarat. Saya pun AJKP IBG, tapi saya minta excuse lah untuk kita buat perjumpaan ni. Okey, terima kasih Guru Besar. Okey. Dan saya minta izin keluar masuk terus mesyuarat . Ya, boleh cikgu. Terima kasih. Ya, sama. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya taklimat daripada saya. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Mungkin ibu bapa yang tahun 3 dan tahun 4 dah kenal saya, tapi saya baru lagi lah untuk penjaga dan ibu bapa yang murid tahun 2. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Cikgu Dia Safina binti Muhammad Bazir. Saya adalah guru pemulihan khas di SK Oran. Okey. Guru pemulihan khas. Okay, tugas saya tak seperti cikgu-cikgu yang lain. Tugas saya adalah memang fokus kepada murid yang tak boleh membaca. Okay, dengan kata yang senanglah ya, tak boleh membaca, tak boleh mengira dan tak boleh menulis. Itu adalah kerja saya. Okay, bila murid-murid yang di dalam kelas biasa, kalau memang tak boleh membaca, tak boleh mengira dan tak boleh menulis, itu adalah murid saya, iaitu murid pemulihan khas. Jadi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bila dah masuk pemulihan ni, dia memang jumpa cikgu dia lah. Okey. Saya nak terangkan dulu apa itu program pemulihan khas, sebab saya rasa ada orang yang tak faham apa itu pemulihan khas, sebab agak barulah kan untuk ibu bapa yang masuk tahun 2 ni, sebab dia tak sama ya dengan pendidikan khas. Pendidikan khas ni untuk murid yang berkeperluan khas yang ada surat doktor yang mengatakan dia berkeperluan khas. Tetapi murid pemulihan khas ni adalah murid yang biasa.
murid yang biasa cuma dia agak lemah. Mungkin macam tadi Guru Besar cakap, mungkin ada kita ada faktor-faktor luaran, faktor-faktor persekitaran yang lain. Seperti sekarang ni kita telah dilanda dengan COVID-19, jadi kita anak-anak kita tak pergi ke sekolah, jadi sumbernya hanyalah PDPR dan kita tahu PDPR ni ada banyak kekangan. Jadi sebab bukan takat murid saja mengalami masalah, guru-guru juga mengalami masalah itu sebab kami sebagai seorang guru macam tak puas lah untuk ajak PDPR, tak boleh nak secara sebab kalau pemulihan saya selalu fokus one by one, maknanya saya akan panggil seorang-seorang ataupun saya pergi dekat seorang-seorang sebab saya tahu anak-anak murid saya ada pelbagai tahap. Okey, ada yang dalam satu kelas tu ada dalam 15 orang, dia akan ada yang tak kenal huruf, ada yang tak kenal, tak boleh bunyikan suku kata, dia berbeza-beza. Jadi saya akan panggil. Tapi bila PDPR adalah agak sukar lah untuk saya berfokuskan kepada tahap penguasaan. Tapi saya cuba juga macam tahun 3 dan tahun 4 saya buat secara personal, iaitu Google Meet. Yang penjaga-penjaga yang tahun 3 dan 4 tu tahulah apa yang saya buat selama ni. Okey. Untuk pengetahuan ibu bapa semua, subjek yang terlibat untuk pemulihan khas ini adalah bahasa Melayu dan matematik. Okey, mana betul lah bahasa Melayu tu maknanya dia tak boleh membaca. Jadi dia masuk ke kelas saya untuk subjek bahasa Melayu. Dan kalau dia tak boleh mengira, dia tak kenal nombor, dia tak boleh menyelesaikan operasi tambah tolak, jadi dia akan masuk ke kelas saya. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke seterusnya, pencalonan. Pencalonan ni pelbagai cara lah. Maknanya bila pentaksiran, murid tahun 2. Untuk yang tahun lepas PBD dia, pentaksiran bilik darjah kan, kita ada tahap penguasaan. Okey, murid yang dicalonkan untuk ke kelas pemulihan ni kebanyakannya murid yang mencapai tahap penguasaan 1 dan 2. Tahap penguasaan 1 dan 2 tu memang confirm dia tak boleh baca. Maknanya cikgu di dalam kelas subjek bahasa Melayu akan letakkan dia tahap penguasaan 1 dan 2. Dan calon-calon ni lah yang saya ambil dan saya uji. Okey, bila dia boleh, maknanya bukan kelas saya lah, dia boleh baca, tapi memang tahap penguasaan 1 dan 2 ni memang dia ada kesukaran lah untuk membaca. Okey. Yang kedua memanglah pencalonan daripada guru mata pelajaran bahasa Melayu dan matematik. Maknanya di dalam kelas dia tak boleh nak ikut pengajaran cikgu. Cikgu suruh buka buku teks, cikgu suruh baca, dia tak boleh. Jadi adalah sukarlah untuk di dalam kelas ada 30 orang, untuk cikgu nak fokus kat dia untuk mengajar membaca. Maknanya cikgu suruh buka buku teks, cikgu suruh baca kan, tapi dia tak boleh baca, jadi dia akan keciciran. Jadi cikgu-cikgu tu akan calonkan murid-murid tersebut kepada saya. Jadi dia prosedur dia senang. Bila waktu bahasa Melayu, dia akan keluar daripada kelas dia akan masuk ke kelas saya. Saya ada bilik, iaitu bilik pemulihan khas. Nanti saya akan tunjuklah. Dan bila kedua-duanya dicalonkan dengan tahap penguasaan yang minima, iaitu tahap penguasaan 1 dan 2, saya akan buat ujian diagnostik. Okey, yang saya bagi slip yang kemarin tu, itu adalah keputusan ujian diagnostik yang saya lakukan. Maknanya ada tahap kemahiran-kemahiran yang saya uji. Okey, 32 kemahiran untuk bahasa Melayu dan 22 kemahiran untuk matematik. Jadi bila dia tak boleh menguasai salah satu kemahiran tersebut, memang dia adalah murid pemulihan lah. Maknanya dia tak boleh nak ikut di dalam kelas bersama kawan-kawan ketika cikgu subjek bahasa Melayu ataupun matematik. Okey? Okey, faham lah? Kalau tak faham kat tangan ataupun boleh je tanya terus. Senang kita terus. Faham. Faham. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Sekejap. Saya cakap cepat sikit lah sebab saya ada banyak slide sebenarnya. Okey, ini adalah bilik pemulihan. Okey, bilik pemulihan ni memang ceria lah dia berbanding dengan
kelas mereka sebab memang fokus saya nak menarik minat mereka. Boleh tanya ke anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, cantik tak kelas pemulihan? Dan mereka pun seronok nak pergi. Kalau boleh tiap-tiap hari mereka nak pergi. Tapi tak boleh lah sebab saya ada tahun 2, saya ada tahun 3, saya ada tahun 4. Lepas tu saya ada bahasa Melayu dan matematik. Jadi banyak sangat jadual saya. Jadual saya paling banyak sekali lah antara guru-guru sekolah orang. Jadual saya paling banyak sekali, iaitu sebanyak 30 masa. Jadi saya tak boleh nak ambil setiap hari anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kebetulan pula mereka pun ramai. Macam Guru Besar cakap tadi, saya terpaksa bahagi ikut tahap penguasaan. Jadi dia tak bolehlah setiap hari untuk masuk kelas pemulihan. Dan Alhamdulillah kelas ni ada aircon. Kelas ni ada penghawa dingin. Memang mereka seronok lah. Dah lah cantik ada penghawa dingin. Lepas tu ditambah pula baru-baru ni dapat pula TV Android. Jadi Alhamdulillah memang sangat membantulah. Saya akan buka macam bila ramai-ramai dalam tu, saya nak panggil seorang-seorang, nanti yang lain tu memang tak boleh nak kontrol lah. Jadi masing-masing, jadi saya gunakan medium TV Android tu untuk mengajar mereka yang saya tak panggil lagi tu. Saya letakkan di dekat dengan TV, okay, boleh tengok sambil mengeja. Lepas tu saya akan panggil seorang-seorang. Jadi Alhamdulillah lah sangat membantu dah. Saya sangat seronok lah kali sebab walaupun ramai anak murid saya, tapi saya dah boleh kontrol dengan adanya TV tu. Okay. Okay. Cuma satu je lah masalah sekarang. Line dekat sekolah, dekat bilik saya tu tak berapa nak kuat sangat. Saya terpaksa hotspot handset saya je. Tapi bila hotspot tu faham-faham lah kan. Ada ramai yang masuk Okey, yang baru datang, selamat datang. Okey, kita tengah buat taklimat lagi nak. Okey, boleh tengoklah kalau ada tak faham, boleh tanya nanti nak yang baru masuk tu. Okey. Okey. Bila saya dah taksir anak-anak tuan-tuan perempuan dengan menggunakan ujian diagnostik saya, memang saya akan terperinci. Maknanya bila saya, adakah yang semalam saya sembang anak puan tak kenal huruf E dah. Macam saya memang terperinci. Maknanya saya tahu kalau budak A tu apa huruf yang dia tak tahu. Apa masalah dia. Okey, kita boleh tengok kat sini lah. Saya nak presentkan saya punya saya punya pelaksanaan intervensi. Saya buat semua program ke apa-apa memang mengikut tahap dan isu-isu kelemahan anak-anak tuan-tuan dan perempuan supaya kita atasi fokus utama dia. Kita nak bagi mereka boleh baca, mereka boleh menulis dan mereka boleh mengira. Okey, tengok di sini. Okey, first saya akan senaraikan nama anak-anak tuan-tuan dan perempuan lah dahulu kan, daripada pencalonan, daripada saya cakap tadi ya, daripada TP, penguasaan TP tu kan. Okey, kemudian tahun 2 ada 21 orang. Sangat ramai lah. Okey, untuk tahun 3. Tahun 3 ramai ya. Sebab dalam kelas 3 cemerlang ada 24 orang dan 24 orang adalah murid pemulihan. Jadi satu cabaran lah untuk cikgu subjek di dalam kelas 3 cemerlang. Tapi saya cakap jangan risau sebab ada yang berpotensi. Dan saya agak ralat juga dekat sini sebab ada di kalangan murid yang tahun 2 tahun lepas yang pemulihan, tapi mereka dah boleh naik ke 3 pintar. Tapi ada murid yang 2 pintar tahun lepas masuk ke 3 cemerlang tahun ni dan mereka lagi teruk daripada murid. Jadi maknanya murid saya makin bertambah. Bukan daripada kelas 2 cemerlang yang tahun lepas, dari kelas 2 pintar yang tahun lepas. Nampak tak dekat sini? Maknanya faktor persekitaran, kita punya COVID-19, PDPR ni memberi kesan yang sangat negatif lah untuk murid-murid. Okay.
Jadi semua murid 24. Saya macam guru besar cakap tadi, memang kita ramai tapi saya tak boleh ambil 24 orang. Kalau saya ambil 24 orang, lepas tu cikgu dalam kelas tak mengajar lah kan subjek tu kan, sebab semua murid 3 cemerlang. Saya akan bahagikan ikut tahap penguasaan. Maknanya saya bahagikan 2 kumpulan. Maknanya bila saya ambil kumpulan pertama, kumpulan yang kedua tu akan duduk di dalam kelas. Jadi macam anak tuan-tuan dan puan-puan cakap lah, kenapa kami dah masuk lah tak banyak kali dah. Selalunya mereka akan masuk banyak kali kan. Mereka tak masuk banyak kali dah sebab saya bagi juga pendedahan kepada guru subjek BM akan isu-isu kelemahan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, tapi di dalam kelas pun dia juga membantulah untuk membaca juga. Maknanya saya libatkan juga guru subjek sebab tahun 3 ni sebab semua murid murid pemulihan. Okay. 4C masih ada 11 orang tapi saya nampak ada dah potential untuk keluar pemulihan. Dah 4 orang dah sebenarnya dah keluar. Lepas tu yang lain tu saya KIV lagi sebab saya rasa saya nak kena polish lagi dan di samping tu ada tambahan pula 3 orang masuk. Jadi bukan makin berkurang lah anak murid saya, makin bertambah. Tak apa, it's okay. Saya takkan abaikan walaupun murid tersebut ramai, tapi saya tetap tak abaikan, jangan risau. Okay. Ni tahun 2 untuk matematik ada 21 orang tapi tak sama tau dia dengan budak bahasa Melayu. Ada yang bahasa Melayu saja, ada yang matematik tapi ada juga yang ada bahasa Melayu dan matematik, okay? Okay. 3 cemerlang, 8 orang. Okay. Yang ni saya ambil TP1 dan TP2. Okay. Untuk tahun 4 saya tak ambil sebab alhamdulillah setakat ni memang saya sebelum cuti tu memang saya drill mereka dan saya rasa mereka dah boleh menguasai dah. Sampai boleh pengumpulan semula tu alhamdulillah lah. Memang saya bagi tahu ke guru subjek, cikgu baru, cikgu Jazizan Pak Cemerlang. Saya cakap okey, murid-murid ni adalah murid saya dan dia dah menguasai. Tolong tengok lah kalau ada masalah bagi tahu kat saya. Saya walaupun murid tu dah keluar daripada kelas saya tetap lagi berkomunikasi dengan guru subjek tersebut untuk tahu perkembangan sebab saya tak akan lepaskan bulat-bulat. Saya akan tanya juga. Kalau ada masalah lagi, memang saya akan ambil balik. Okey. Okey, lepas saya senaraikan, saya memang akan spesifik lagi ikut ke tahap. Maknanya ikut individu tersebut. Maknanya budak tu tak kenal huruf apa. Tapi yang ni saya tulis tak menguasai A sampai Z je lah. Tapi dalam saya punya rekod memang saya adalah huruf apa yang dia tak kenal semua. Ni sebagai orang kata kita buat gambaran kasar lah. Okey, yang tak kenal huruf. Lepas tu saya tengok PPD dia. Nampak kat situ dia ada PPD 2, dia ada PPD 1 dekat situ. Maknanya dia memang murid. Memang betul-betul lah murid pemulihan. Maknanya dia dalam kelas pun nampaklah dia 2 dan 1. Jadi murid ibu bapa cikgu subjek tu tengok memang dia tak boleh nak ikut dalam kelas perdana. Okey. Okey, ni semualah ada tapi Adam Khalis ni walaupun dia PPD 3 tahap penguasaan dia 3 tapi saya tengok dia lemah juga dan saya ambil juga walaupun dia bukan TP1 dan TP2. Saya takkan abaikan. Kalau budak tu tak boleh, dia tak kira lah dia kalau dia TP6 sekalipun saya memang akan ambil. Sebab itulah anak murid saya ramai. Berbanding dengan sekolah lain, memang kalau dia tengok TP3 ni dia takkan test dah. Dia biarkan je. Dia akan ambil senarai murid TP1 dan TP2. Tapi tu bukan saya punya kerja. Saya memang nak murid tu walaupun dia TP3, kalau dia tak boleh baca, dia akan masuk juga kelas saya. Okay. Ni pun ada Muayyad TP3 tapi bila saya test dah dia macam tak boleh kan, saya tetap ambil juga. Mungkin dari segi mungkinlah saya rasa mungkin daripada nilah PDPR ke kan, kesan-kesan tu saya tetap ambil dari segi isu-isu semasa. Okey.
Nur Amirah Damia pun dia TP3 tapi saya tetap ambil sebab saya tengok dia lemah dalam suku kata tertutup. Okay. Okay ni okay yang lain tu. Alisha ni saya tak tahu dia TP berapa sebab dia budak baru. Tapi saya test je. Kalau budak baru pun saya test juga. Saya kalau budak baru masuk je saya akan panggil. Mesat, cikgu nak test Sat. Kata bila macam ada macam saya rasa macam tak lancar je. Okay, confirm saya bagi masuk kelas saya. Okay, tapi jangan risau. Kalau anak-anak tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, memang saya akan keluarkan. Sebab maknanya saya punya job saya punya kerja, bidang kerja saya dah settle. Tapi saya tetap tengoklah perkembangan dia. Kan sebab nanti kita sampai bila anak saya nak masuk kelas pemulihan ni cikgu? Sampai dia boleh baca. Tu je. Sampai dia boleh baca, sampai dia boleh tulis, sampai dia boleh kira. Tu saja. Kalau dah boleh semua tu, saya memang akan keluarkan dia. Okey, ni untuk bahasa Melayu 3 cemerlang. Sama juga, walaupun dia 3, tahap penguasaan 3, dia tetap juga kalau dia tak lepas, dia tak boleh baca, dia baca tak lancar, memang saya akan masukkan dia dalam kelas pemulihan. Okey, nak ramai juga untuk 3 cemerlang ni, TP3 sebenarnya. Yang tahun lepas punya keputusan lah kan, saya tengok. Tapi saya tetap ambil juga. Okey. TP3 ada, TP2 apa ada. TP2 ada confirm lah kena masuk kelas saya. Tapi TP3 ni saya test juga. 3 cemerlang ni saya test semua. Sebab saya rasa macam saya rasa, bukan saya tak percaya ke cikgu dia, tapi saya rasa macam tak apalah, saya test dululah sebab saya tahu mungkin murid keciciran PDPR. Yang tak join PDPR tu lagi saya nak test. Sebab saya tahu mungkin terlepas. Mungkin memang jatuh lah. Bukan nak secara kita cakap santai lah. Kalau murid tak join PDPR ni memang terkesan sangat-sangat. Dapat diakui oleh tuan-tuan dan puan-puan sendirilah, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan kan. Kalau yang tak join PDPR tu memang kesan dia sangat-sangat teruk lah kalau tak join PDPR. Okay. Ini dia punya lah sampai 24 orang. Ada dia punya cerita dia. Ada dia punya penyakit dia kata cerita dia macam tu. Tapi insyaAllah kita akan cuba tangani lah. Sebab tu saya nak buat perjumpaan hari ni. Maknanya saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan dan perempuan apa yang saya buat. Kesungguhan saya nak ajak anak-anak dan tuan-tuan dan perempuan. Dan saya pun berharap kesungguhan tuan-tuan dan perempuan untuk memberi komitmen kepada saya untuk memastikan anak tuan-tuan dan perempuan boleh membaca, mengira dan menulis. Tu je saya punya, sebenarnya saya nak cerita untuk hari ni. Okay, ni untuk tahun 4. Ada 11 orang. Tapi adalah 2 orang tu masih dalam KIV untuk program outreach. Okay, untuk program outreach ni saya nak cerita, macam saya cerita tadi lah kemarin, ada 4 orang tahun 3. Okay, cuba tuan-tuan bayangkan, murid tahun 3 tapi tak kena huruf. Okay, tahun 3 noh, 9 tahun dia tak kena huruf. Maknanya kita rasa benda ni sangat kritikal lah kan. Sangat kritikal. Tak kena huruf A sampai Z. 26 huruf tu A sampai Z. Sedangkan kalau kita ikut kajian, murid seorang budak dia boleh kena huruf A sampai Z seawal 5 atau 6 tahun. Jadi bila 9 tahun tak kena huruf, agak satu benda yang sangat kritikal. Dan memang JPN memang mengambil benda tu, isu tu sangat berat. Jadi dia akan mengadakan satu program outreach nama dia, macam Guru Ustaz cakap tadi. Okay, mungkin murid tu ada masalah. Okay, mungkin murid tu ada masalah dari segi mungkin mata, mungkin telinga. Mata mungkin dia tak nampak ke kan. Mungkin dia tak nampak tu dah dia tak boleh. Mungkin telinga dia ada masalah pendengaran. Ataupun mungkin ada masalah pembelajaran. Okay. Okay. Bila ada masalah pembelajaran, masalah-masalah yang tertentu tu tak dengar ke kan. Jadi JPN dengan kerjasama dengan doktor-doktor dekat Hospital Tengku Fauziah, dia akan panggil lah pakar-pakar, pakar audiologi, pakar telinga, pakar mata
dan psikiatrik pun ada ya untuk masalah pembelajaran dan pakar kanak-kanak, pediatrik untuk test anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, setakat ni ada 4 orang lah murid tahun 3 yang tak kena huruf. Jadi memang nama mereka naik lah. Okay, sebelum tu saya memang bagi masa lagi, kita akan usaha lagi, sebab tu saya buat perjumpaan ni. Yang 4 orang tu kita akan cuba push lagi bagi dia kena huruf. Sekurang-kurangnya kena huruf je. Benda yang macam basic sangat. Kalau tak kena huruf memang tak boleh baca lah kan. Okay. Ni untuk tahun 2. Benda ni juga bagi pendedahan jugalah untuk penjaga untuk tahun 2 nah. Kita kena push anak-anak kita supaya boleh kenal huruf. Sebab ramai ni. Kalau saya tengok ada ramai. Dalam SK orang ni ada 21 orang. Darjah 4, darjah 3 dan darjah 2 yang tak menguasai lagi huruf. Saya tekankan di sini. Kita kena push anak-anak kita untuk kena huruf. Jadi saya akan buat program. Bila saya buat program, saya nak komitmen lah daripada ibu bapa. Macam Guru Besar cakap tadi, ada program. Okey, saya pernah buat program tu. Tu adalah kira inovasi saya lah. Kajian tindakan saya untuk murid tak kena huruf. Nanti saya akan terangkan, nanti saya akan buat perjumpaan lain untuk murid-murid yang 21 orang yang tak kena huruf tu. Kita akan buat program. Saya buat dan Alhamdulillah memang saya dah lakukan program tu dan murid-murid tersebut boleh baca. Boleh kena huruf dan boleh baca. Tapi memang sokongan ibu bapa tu penting lah. Macam tu cerita dia. Contoh ada kat sini macam siapa? Airil kan? Airil pernah masuk yang kita baca macam Airil. Airil dah sekarang ni dah boleh baca dah. Nampaklah perkembangan dia daripada tak kena huruf. Syazwan yang boleh baca sekarang ni dah masuk dapat cemerlang, dah jadi ketua kelas dah. Ketua kelas. Dia dah boleh baca. Dia mula-mula daripada tak kena huruf langsung. Darjah 2 tak kena huruf, saya push dia sampai darjah 3 dia dah boleh baca. Darjah 4 dia memang dah okey, dah boleh jadi ketua kelas dah. Maknanya benda tu berjaya. Jadi saya perlukan komitmen daripada ibu bapa lah. Okey. Okey, seterusnya. Ni dalam ni matematik lah. Matematik pun ada yang masih lagi tulis nombor tak kena. Konsep asas tambah tolak. Saya baru test tambah dengan tolak je. Bila tambah tolak tak boleh tu, taraf dengan bahagi lagi jauh lagi lah kan. Okay, tak apa. Kita cuba untuk atasi. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tunjuk, boleh rujuk lah slip yang tuan-tuan dan puan-puan dapat tu. Boleh tengok tahap mana anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ni untuk tahun 3. Tahun 3. Okey, ni yang saya cakap tadi tu. Bila saya compile kan ikut isu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, maknanya okey. Contohnya isu dia tak kena huruf. Macam saya cakap tadi ada 21 orang murid dalam SK oral lah. Kira sebab saya melibatkan tahun 4, 3, 2. Sebab yang lain memang dah kenal lah kot sebab dah tak masuk kelas pemulihan kan. Jadi saya kaji murid yang pemulihan lah. Ada 21 orang murid yang tak menguasai huruf A hingga Z. 26 huruf sahaja untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan. Kita tak terkira A sampai Z berapa kan. Ada 26. Kita ada 26 huruf. Tak kenal lagi. Jadi inilah cadangan-cadangan intervensi yang saya akan buat. Okay, contohnya nombor 1. Program Kad dan Aku. Inilah program yang saya buat dengan pelajar-pelajar yang tahun lepas yang tak kena huruf. Dan memang yang Guru Besar cakap tadi itulah yang PFD itu memang berkesan dan memang berjaya. Tapi dengan bantuan ibu bapa. Tu je saya highlightkan, dengan bantuan ibu bapa dan komitmen ibu bapa. Kalau kebanyakan murid-murid yang berjaya ni, saya tak kata saya seorang guru pemulihan yang bagus. Saya kata dekat diri saya tak ada riak bukan sebab saya budak tu boleh baca. Tapi sebabkan ibu bapa juga memberi komitmen kepada saya. InsyaAllah. Lagi komitmen yang tinggi, lagi cepat anak-anak kita boleh baca. Sebab saya memang tak kisah
kalau ibu bapa nak PM saya tepi cikgu macam hari ni macam mana Aiman Syawal cikgu, cakap Nani kan. Hari ni macam mana Aiman Syawal cikgu? Saya akan bagi tahu. Saya takkan kata okey je. Tak ada. Saya akan cakap hari ni Aiman Syawal macam ni Kak Nani. Ni dia tak mau buat kerja ni Kak Nani. Kak Nani tengok lah ni. Kak Nani hari ni dia ni lah, dia nakal sikit lah. Nanti Kak Nani tegur dia. Saya memang cakap terus. Saya memang terus tak ada benda-benda dah. Saya tak ada selindung-selindung dah. Nanti kalau ibu bapa yang jenis lagu tu memang saya suka. Saya memang suka sebab saya senang. Saya senang nak berkolaborasi. Saya senang nak bagi tahu, nak bagi feedback. Cikgu hari ni macam mana? Boleh tak dia baca hari ni? Tak boleh sikit lah. Dia macam gagak-gagak lagi lah. Tak apa cikgu, saya usaha lagi cikgu. Saya suruh dia baca lagi hujung minggu ni. Saya suka sangat kalau ibu bapa yang jenis lagu tu. Sebab saya rasa macam apa yang saya penat lelah saya, apa yang objektif saya tu memang akan tercapai lah kalau ibu bapa jenis lagu tu. Okay. Saya tak paksa tapi atas inisiatif tuan-tuan dan puan-puan dah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan memang jenis nak feedback daripada saya, insya-Allah saya akan cuba jawab, saya akan cuba layan. Saya akan cuba penuhi permintaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Okey. Modul Mari Bijak Membaca. Ni modul saya buat sendiri. Okey, saya buat sendiri untuk anak murid saya. Memang saya rasa tak tahulah kalau parent-parent rasa berjaya tak modul saya tu. Berjaya. Alhamdulillah. Okey, buku ni saya buat 5 jilid ikut tahap mereka, ikut level mereka. Daripada murid tu tak kena huruf, suku kata terbuka, suku kata tutup, suku kata digraf, diftong. Lepas tu sampailah petikan dan kemudian boleh membina ayat matematik. Ayat matematik pula. Ayat mudah. Maknanya ada 5 jilid. 5 jilid. Jadi saya akan gunakan sebagai bantuan saya lah untuk saya bagi murid-murid tersebut, saya akan bagi balik dan dia akan baca. Nanti saya akan cakap lah, okey ibu bapa, penjaga sekalian, tolong pantau ya anak-anak tuan-tuan, mereka dah dapat buku modul jilid 2 ke, jilid 3 ke, okey baca. Sebab dia akan ada tahap lah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya akan saya akan pantau. Maknanya saya akan panggil mereka, saya tahulah mereka tu baca ke tak kat rumah. Kata, mai sini, Faris Aiman, mai Sat. Buka buku ni, baca. Kalau dia baca lancar tu, memang saya tahulah dia baca kat rumah. Kalau dia tak baca lancar tu, memang dia tak baca lah kat rumah. Tu je, senang je cerita dia. Okay. Lepas tu saya akan adakan Carnival Bijak Bestari ni, saya buatlah nak bagi menarik kan anak-anak kita ni jadi aktif sikit. Saya buatlah sikit nak tarik perhatian mereka buat Carnival. Lepas tu ada program Guru Muda. Program Guru Muda ni dia macam saya libatkan murid tahun 6 lah. Murid tahun 6 untuk menjadi fesi mereka. Okay. Yang kelima ni modul literasi. Okay, yang macam Guru Besar yang bagi tahu tadi. Ada yang bagi TV kat kita tu, nama dia Yayasan Hasanah. Dia bagi projek yang sangat besar kepada Unimap. Unimap tu minta kerjasama daripada JPN. Dan saya adalah salah seorang penulis modul tersebut lah. Saya adalah salah seorang tenaga dalam menghasilkan modul tersebut. Dan memang cantik lah modul tu. Tapi saya tak bagi bawa balik. Sebab sekarang ni isu beg berat kan. Isu beg berat, jadi saya tak bagi dia bawa balik. Tapi boleh tanyalah anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Buku tu sangat cantik dan berwarna-warni. Tambah-tambah cikgu dia pula yang buat kan. Memang macam-macam lah saya bubuh dalam tu. Ada permainan dalam tu, tapi mula buka-buka tu memang cikgu cantiknya buku ni. Dan ada program tu juga dia melibatkan salah seorang mentor siswazah. Dia akan datang. Mungkin anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pun ada jumpa dia. Dia akan datang ke SK Oran pada hari Rabu. Dia memang akan membantu saya lah untuk melancarkan program untuk modul Hasanah tu. Okey, dan program outreach lah. Tu yang saya cakap, kalau murid 21 orang ni, adalah dalam proses juga yang tengah duk outreach lagi. Tapi ada yang macam tahun 3 tu, dalam program outreach, dan tahun 2 tu, kita kena pushkan dia
Kalau mereka tak boleh baca, tak boleh kena huruf, memang saya akan, nama mereka akan naik lah untuk JPN dalam program Auris yang saya cakap tadi tu. Murid takut dia berkeperluan khas. Tapi kita tak maulah nak kita lagu tu kan. Tapi kalau Allah nak bagi kita ujian dari segi tersebut, kita terpaksa reda lah. Tapi tak apa, kita cuba sekurang-kurangnya kita berusaha dahulu. Tu yang saya titik beratkan, kita berusaha dulu. Kita jangan cakap terus anak kita ni tak boleh. Kita kena usaha dulu. Sebenarnya boleh, cuma mereka kena fokus lebih sikit. Ada yang cakap, cikgu anak saya lain okey cikgu tak masuk pemulihan. Awak anak ni yang masuk pemulihan cikgu. Jangan, kadang-kadang anak kita tu lah yang nak jaga kita. Tapi kita nak dia boleh baca je. Harap dia boleh baca, dia boleh nanti kita tutup mata pun nanti mereka boleh survive lah hidup mereka kan. Tu je. Kita doa lah, kita buat yang terbaik. Okay. Okay, ni murid lemah. Murid lemah suku kata terbuka tertutup lah. Ni ramai lah. Ada yang ada 2 dan ada yang ada 3. Jadi lah program-program dia sama je. Tapi kita macam cakap tu lah, jilid modul saya tu berbeza-beza lah ikut tahap mereka. Macam tahun lepas, macam tahun 2 kan. Jilid 1 dengan 2. Lepas 3 saya bagi jilid 3. Ikut macam tu lah. Dia macam Iqra' lah. Iqra' 1 sampai Iqra' 6. Ni macam tu lah. Jilid 1 tapi jilid 1 sampai jilid 5 saja. Dia akan bergerak lah, dia akan naik lah ke jilid seterusnya ikut tahap mereka. Siapa laju, dia cepat lah. Siapa dia cepat, dia habislah jilid tu. Siapa laju memang dia cepat kan. Okay. Lepas tu aku kata tutup, ada juga, sama juga yang tu. Okay, lepas tu lemah, ni diphthong digra. Ni tahap dah tinggi dah lah. Ni kalau ikut jilid ni dia jilid 3-4 dah, nak pergi ke 5 dah. Ni dalam, yang ni saya KIV lah nak masuk ke kelas perdana. Tapi saya rasa sebab kekangan PDPR ni macam saya kena drill lagi mereka. Okay. Okay, ni matematik. Matematik pun samalah. Kita ada modul tu ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu, matematik. Jadi kita gunakan juga modul numerasi Yayasan Sana tu, dibantu juga oleh mentor siswaza. Lepas tu sama jugalah kita buat kenal huruf. Kenal huruf ni tak ramai sebenarnya saya tengok. Cuma yang kritikal 2 orang ni je lah, Hafiz Zikri dengan Kasih je yang macam konsep nombor dia kurang. Tapi kalau Nurul Husnina dengan Nur Aman Mustaqim ni dia cuma belah-belah tu lah, 11, 12. Bila 12 tu dia letak 2 dekat depan. Jadi 21 sebenarnya sebab dia sebut 2 belah. Dia pergi buat 2, letak 1 tu je. Tapi saya rasa benda ni sat je lah kita nak drill mereka. Okay. Yang 2 orang ni lah, Hafiz Zikri dengan Nur Kasih ni yang saya kena lebih fokus lagi lah. Okay. Ni matematik. Ni operasi tambah dengan tolak lah. Dia lebih kepada murid tahun 3. Yang macam lemah sikit lah. Saya tengok anak-anak kita ni tambah dia boleh tau. Main tolak tu dia jadi pening dah. Tapi bila ajak tolak, tapi dia patah balik pergi tambah, dia pening pula dah yang tambah tu. Yang boleh tolak, dia tak boleh tambah pula. Dia kata kita kena buat, tu yang saya akan buat, kerja rumah berfokus, data to be, operasi tambah dan tolak. Saya akan buat, dan saya pun dalam proses, saya tengah buat modul untuk matematik. Saya buat 5 jilid. Doakanlah saya tu, saya cakap doakan saya, bagi saya diberi semangat, diberi kesihatan yang baik. Memang saya akan buat, saya nak siapkan modul saya untuk matematik. Sebab matematik ni kurang lah modul sebenarnya. Dalam pasaran pun susah. Kalau macam matematik, membaca ni banyak kan. Bacalah anakku benda-benda tu kan. Tapi matematik ni agak limited. Jadi saya, inisiatif saya sendiri untuk buat modul sendiri untuk anak murid saya. Okay. Jadi saya akan bagi dekat murid-murid yang ada masalah lah. Tambah dan tolak tu kita drill mereka. Matematik ni dia konsep dia, bila budak pegang konsep tu, dia kena drill. Dia kena buat latih tu bila supaya dia lekat dalam minda dia. Okay. Sama jugalah pengumpulan semula semua tu. Okay, ni adalah saya punya saya punya takwim. Takwim pemulihan khas. Okay, kat sini. Okay, macam saya cakap, saya akan ada tiga pentaksiran, 3 ujian saya akan buat kat murid tersebut, murid-murid pemulihan. Pada bulan Mac hari tu saya dah buat dah kan, saya dah bagi slip.
Kemudian kita akan buat bulan Ogos. Bila saya buat pentadbiran tu, saya akan buat saya akan buat laporan. Bila saya buat laporan, saya akan letakkan dalam slip tahap pengurusan dan saya akan adakan perjumpaan. Kita akan duduk balik, bincang balik. Kalau anak-anak tuan-tuan perempuan nampak meningkat, okey bagus. Kalau tak meningkat, kita bincanglah cara mana pula kita nak buat. Kita buat apa pula program lain pula untuk mengatasi supaya mereka meningkat. Kita ikut rentak mereka. Kita usaha. Waktu ada tak boleh, tak sampai mana, kita usaha cari macam apa-apa kelemahan, apa yang nak tarik balik minat mereka supaya dia boleh push lagi ke kemahiran yang seterusnya. Okey, kita akan ada 3 lah. Pada bulan Mac yang baru ni, Ogos dan bulan Disember, bulan Januari tu kita buka-buka tu saya akan buat test lagi untuk Januari nanti. Kita akan cuti juga kan. Ini adalah takwim lah kelas pemulihan. Di samping tu saya akan letaklah program-program yang saya cakap tadi tu, yang cadangan intervensi tu saya dah bubuh dalam takwim ni. Okay, nanti saya akan bagi dalam grup WhatsApp lah takwim saya ni untuk rujukan ibu bapa dan penjaga. Okay, kita tengok last sekali. Okay, ni dah sampai ujung dah. Okay, ni slip pencapaian murid macam semalam kemarin saya bagi tu. Okay, mungkin ada yang tak faham apa tu slip tu. Ada TOV, ada ETR, ada AR1, ada AR2, ada AR3. Ada yang done saya sembang, ada yang tak done sebab tadi ramai kan. Okay, TOV tu yang saya ambil untuk tahun lepas. Yang tahun lepas punya murid. Untuk tahun 2 dan tahun 3. Untuk tahun 3 dan tahun 4 lah. Untuk tahun 2 ni memang tak ada TOV, tapi saya letakkan juga sama dengan ujian semasa ni. Maknanya pada bulan Mac yang baru-baru ni sama je saya tulis. Dan saya tengok pun kebanyakan semua anak-anak tuan-tuan dan puan memang sampai itulah dia punya perkembangan tu. Maknanya Januari TOV dengan AR1 tu sama. ETR tu saya jangkakan. Saya tak letak sampai habis. Saya akan write yang saya fokuskan. Maknanya dalam bulan seterusnya, maknanya bulan Ogos nanti, dia boleh menguasai mana. Jadi saya akan berubah-ubah lah ETR tu. Nanti kita akan tengok sebab kenapa saya letak 3, AR1, AR2, AR3. Nanti kita akan tengoklah perkembangan anak kita. Adakah anak kita makin teruk, mengudu, ataupun adakah anak kita duk stati, duk kemahiran yang sama, ataupun anak kita meningkat. Dan kalau right semua sampai kemahiran 32 kemahiran bahasa Melayu, 22 kemahiran matematik, dia akan keluar pemulihan. Tu je dia punya slip tu, nak bagi faham lah kan. Okay, ni kemahiran yang ada dalam pemulihan. Okay, bahasa Melayu ada 32. Daripada yang pertama, daripada huruf kecil, yang huruf kecil, huruf besar, huruf vokal sampailah 32 kemahiran tu. Yang terakhir adalah dia boleh baca petikan dan pemahaman yang ringkas. Maknanya dia dah boleh baca dah. Dan dia boleh lepas ke kelas pemulihan, ke perdana. Dia keluar kelas pemulihan, masuk ke kelas perdana. Untuk matematik ada 22 kemahiran. Sampailah dia boleh tengok jam. Sampailah dia boleh wang tu saya rasa macam tak ada masalah mereka ni. Mereka kalau wang mereka cepat je. Okay, tambah tolak darab bahagi. Yang basic lah, yang basic. Dia tahu konsep. Macam darab dengan bahagi tu, dia tahu konsep darab dan bahagi. Tak adalah sampai 24 kali 12. Tak ada lah. Cuma dia kata dia tahu 4 kali 3 tu macam mana 4 kali 3 tu. Macam mana nak dapat jawapan 4 kali 3. Maknanya dia tahu konsep sahaja. Sebab yang lain tu adalah tugas guru subjek matematik dalam kelas lah. Saya just nak bagi mereka kukuhkan konsep saja kalau yang darab dengan bahagi tu. Okay, sampai sini saja. Faham tak siapa yang saya cakap? Laju sikit lah sebab saya nak kejap masuk sampai pukul 11. Faham. Yang tahun 2 ni okey lah. Kalau ada apa-apa kita PM tepi lah. Tanya saya secara personal pun tak ada masalah. Okey, ada soalan? Sesi soal jawab. Kita sampai ke sesi soal jawab. Ada soalan ataupun ada nak bagi cadangan. Cadangan yang boleh kita buat untuk intervensi sebab kadang-kadang
tuan-tuan dan perempuan ni lagi kenal anak tuan-tuan dan perempuan sebab dia pun banyak berada di rumah. Kotlah macam cikgu, saya rasa anak saya ni dia suka dia suka Google Meet lah cikgu, jom kita buat kelas Google Meet. Contohlah. Itu saya akan cuba usahakan. Macam itulah. Ataupun cikgu jom kita buat apa-apa lah. Ada cadangan? Kok-koklah nak bagi cadangan ke, nak tanya ke, dipersilakan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ada apa-apa? Tak ada. Tak ada. Hafiz, suara Hafiz. Cikgu ingat cikgu tak kenal suara Hafiz tu. Hafiz nak Google Meet ke Hafiz? Boleh cikgu? Okey, kalau semalam ada Mak Hafiz cakap, cikgu, anak saya ni dia sukalah Google Meet. Boleh je insya-Allah. Doa tu saya kata doakan saya supaya saya diberi kelapangan lah untuk buat benda-benda lagu tu. Untuk sebab biasalah kan, kadang-kadang sibuk, saya banyak macam menghasilkan modul kan, jadi kalau ada kelapangan tu insya-Allah saya akan cuba realisasikan permintaan. Okey, nak buat Google Meet. Apa pendapat ibu-ibu sekalian? Boleh cikgu. Boleh. Okey, saya cuba. Saya tak janji tapi saya cuba. Saya cuba. Tapi kalau saya buat kena join lah noh. Tu je lah. Okey. Boleh. Baik cikgu. On. Okey. Okey, tak apa nanti saya akan On saja. Okey, saya akan cuba cari masa untuk buat Google Meet. Mungkin lepas raya lah kot. Nak buat malam-malam sikit ke kan. Lapang-lapang. Okey, ada lagi tak? Apa-apa yang okey. Apa? Zafri, kenapa kat tangan? Okey, saya daripada tu, saya ada YouTube channel noh. Saya ada YouTube channel. Nanti kalau macam saya tahu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan memang suka tengok, suka dengan gadget apa? Suka handset. Sambil-sambil buka ni yang dengar-dengar ni yang budak-budak ni. Buka YouTube tu yang cikgu dulu buka dekat kelas tu, yang cikgu dulu ajak mengeja tu. Kadang-kadang muak tak larat kan kat rumah kan. Buka YouTube cikgu, dengar YouTube cikgu tu cara nak mengeja, membaca semua. Zafrin awak, Zafrin. Okey, ada apa-apa lagi tak? Tak ada apa dah noh? Tak ada apa dah. Kalau ada apa-apa PM cikgu dah. Boleh. Kalau nak tanya perkembangan anak-anak tuan-tuan dan puan, PM saya. Okey? Okey, saya rasa bagi link YouTube. Cikgu Dia Safina channel. Saya punya YouTube. Nanti saya bagi dekat group WhatsApp. Tapi tak adalah banyak sangat. Tapi apa yang tapi taklah banyak sangat saya punya video tu, tapi yang tahun 2 tu tak tahu yang saya type kat sini. Cikgu Dia Safina channel. Satu lagi, ibu bapa boleh add saya dalam Facebook. Sebab saya kadang-kadang saya buat apa-apa program, anak-anak tuan-puan saya bubuh dalam Facebook saya. Jadi mungkinlah kan nak tengok anak tuan-tuan dan perempuan bolehlah dalam ni. Tu FB saya. Nanti boleh add saya dalam Facebook. Lepas tu boleh tengok sambil-sambil kan. Lepas duk tengok duk ambil handset kan. Tengok Cikgu Dia Safina, Cikgu Dia punya channel. Boleh baca, mengeja sama-sama. Macam tu. Nama apa? Okey Zafrin, boleh? Boleh. Okey. Okey. Sampai sini sajalah kot noh. Okey.
Terima kasih kepada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan kepada perjumpaan untuk hari ini. Saya doakan agar kita punya matlamat, objektif kita supaya anak-anak kita boleh baca, mengira dan menulis tu tercapai. Okey? Tapi saya Tafril, tidak bercakap juga Tafril. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Nombor telefon apa? Dah cikgu dia. Okey dah. Okey, keluar semua. Tafril, saya dah sembang kat sini.